Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah bersama saya pada kali ini Muhammad Ridha bin Muhammad. InsyaAllah kita akan belajar berkaitan dengan suratul Fatihah, iaitu perkara yang penting berkaitan dengan surah Al-Fatihah, bagaimana kita berhenti ataupun wakaf pada surah Al-Fatihah. Jadi ini adalah perkara yang penting kerana kita membaca surah Al-Fatihah pada setiap hari. Lebih-lebih lagi di dalam solat kita, dan juga mungkin kita ada mengamalkan surah Al-Fatihah di luar solat kita. Jadi kita lihat bagaimana cara yang betul ataupun cara yang sahih untuk kita berhenti pada surah ini. Okey, kita lihat yang pertamanya saya mengambil kaedah ini daripada kitab Manarul Huda fi Bayan Al-Waqfu wal Ibtida'. Okey, iaitu ditulis oleh Al-Ashmuni. Dan ada 3 kaedah yang telah diterangkan ataupun 3 kaedah yang boleh kita pilih untuk kita wakaf dalam surah Al-Fatihah ini. Lebih-lebih lagi kita berada dalam bulan Ramadan, mungkin ada sebahagian daripada kita yang menjadi imam tarawih. Mungkin kita jarang-jarang jadi imam sebelum ni, tapi pada bulan Ramadan ada yang jadi imam tarawih. Dan juga mungkin ada yang menjadi imam di rumah masing-masing. Maka ada 3 pilihan yang boleh kita gunakan. Yang pertamanya adalah kita wakaf, saya letak di sini wakaf 7, iaitu kita wakaf pada 7 tempat. Al-Fatihah ada 7 ayat, kita berhenti pada setiap hujung ayat. Ini adalah cara yang terbaik kerana ini merupakan sunnah Rasulullah SAW, yang mana baginda wakaf pada setiap hujung ayat seperti mana yang telah disebut di dalam hadis. Jadi kalau kita berhenti, contoh ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, kita berhenti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita berhenti. Ar-Rahmanir-Rahim, kita berhenti. Hinggalah setiap hujung ayat dalam surah Al-Fatihah ini, ke 7 ayat kita berhenti di penghujungnya. Maka ini adalah yang terbaik kerana merupakan sunnah Rasulullah SAW. Manakala ada cara yang kedua, iaitu kita wakaf, saya letakkan di sini wakaf 4, iaitu kita boleh berhenti wakaf pada 4 tempat. Iaitu ini adalah pilihan oleh ulama-ulama Kufah. Ulama Kufah mereka wakaf pada ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama. Kemudian berhenti pada ayat yang keempat. Ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin, ayat yang keempat. Kemudian berhenti pada ayat yang kelima, iaitu Nasta'in, ayat kelima. Dan yang terakhir berhenti pada ayat yang ketujuh, Waladdallin, berhenti. Jadi dekat situ ada 4 tempat yang ulama Kufah berhenti. Maka ini adalah kaedah ataupun pilihan kita yang kedua. Manakala pilihan kita yang ketiga adalah, saya letakkan di sini, wakaf 3. Wakaf 3 bermaksud kita wakaf pada 3 tempat. 3 tempat ini adalah pilihan ulama Basrah dan juga Madinah. Berhenti di mana? Kita boleh berhenti pada ayat yang keempat, sambung terus ayat 1, 2, 3, 4, berhenti. Daripada Bismillah, terus berhenti pada Maliki Yaumiddin, kita berhenti. Kemudian ayat yang kelima kita berhenti, kemudian ayat yang ketujuh juga kita berhenti. Ini adalah 3 tempat ataupun 3 wakaf pada pilihan yang ketiga ni. Jadi kat sini kita boleh nampak ada 3 pilihan. Kita terpulang kepada masing-masing nak menggunakan kaedah yang mana, kerana ini adalah kaedah yang diletakkan dalam kitab Waqaf wal Ibtida'. Kitab Manarul Huda fi Bayan Al-Waqf wal Ibtida'. Ini adalah wakaf-wakaf yang telah diletakkan oleh ulama. Bukannya saja kita nak berhenti, tapi tak ada, kalau kita berhenti di mana-mana saja ikut kita. Contohnya kita berhenti ayat kedua, nak berhenti ayat ketiga, kemudian sambung pula ayat 45, kemudian sambung pula ayat 5, 6, 7, 4, 5, 6. Kalau kita berhenti di mana-mana ikut kita saja, maknanya kita tidak mengikut apa yang telah digariskan oleh ulama. Tapi bukanlah kita bermaksud, bukanlah
larangan. Cumanya sebaiknya kita menggunakan kaedah-kaedah yang telah pun ditetapkan oleh para ulama di dalam kitab mereka. Jadi mengapa ada beberapa pilihan ni? Kalau kita lihat wakaf 7 ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Kemudian ada wakaf 4 ayat 1, 4, 5, 7, wakaf 3 ayat 4, 5, 7. Kenapa ada pilihan begini? Kerana kita melihat kepada terjemahan ataupun maksud ayat. Ada beberapa pecahan dalam suratul Fatihah ini. Jadi boleh kita renung-renungkan ayat-ayat dalam surah Al-Fatihah. Kalau kita lihat pada ayat yang pertama sehingga ayat yang keempat, dia bersambung, dia punya pembahagian tu dia menyatakan sebagai puji-pujian. Sebagai pujian daripada ayat pertama hingga ayat yang keempat. Jadi dia bersambung ayat 1 hingga 4 terus baca dan berhenti pada ayat yang keempat. Kemudian ada pada ayat yang kelima kita pengakuan ataupun kita punya ikrar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita mohon kepada Allah pertolongan, kita menyembah Allah sahaja. Jadi kat situ adalah ikrar kita ataupun pengakuan kita. Manakala ayat ke-6 dan ke-7 kita sambung bacaan itu kerana kat situ adalah merupakan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kat sini kenapa ada pembahagian ini adalah kerana mengikut kepada maksud ataupun terjemahan suratul Fatihah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kita share, kita kongsi sama-sama video ini kepada rakan-rakan kita supaya dapat kita amalkan apa yang telah digariskan oleh ulama, kaedah-kaedah bagaimana kita wakaf dalam suratul Fatihah. Dan insya-Allah kita kongsikan supaya dapat memberi manfaat juga kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.